control community lah, ataupun unit kawalan infeksi dan antibiotik daerah lah. Kita ada dalam daerah, dan juga di setiap klinik kesihatan pun dia ada unit kawalan infeksi masing-masing lah. So dalam pasukan kawalan infeksi dan antibiotik klinik kesihatan, ia terdiri daripada pakar perubatan keluarga dan juga PPYM. Untuk infection prevention dan control team, terdapat link personal lah, iaitu jururawat dan juga MA. Untuk antimicrobial stewardship team, kita ada farmasis ataupun PPP lah, MA. So kita pergi kepada elemen yang pertama, iaitu hand hygiene. Hand hygiene ialah membasuh tangan dengan menggunakan sabun dan air, antiseptic hand wash, alcohol based hand rub. So definisi adalah kalau kita hand washing ni pencucian tangan, kita basuh tangan dengan sabun dan air lah. Kalau hygienic antiseptic hand wash, kita basuh tangan dengan sabun, antiseptik dan air. Untuk surgical hand hygiene ataupun antisepsis, biasanya di hospital lah, iaitu sebelum prosedur pembedahan. Mereka menggunakan alcohol based hand rub ataupun antiseptik lah, sabun antiseptik. So kenapa pentingnya untuk hand hygiene? Seperti mana kita tahu, pada tangan kita ni memang banyak sangat kuman dan bakteria lah, virus semua ada kat tangan kita. Jadi untuk mengelakkan transmisi penyakit daripada sentuhan, kontak, jadi kita kena patuh kepada hand hygiene lah. Okay. Ni contoh-contoh bakteria dan kuman yang ada lah, seperti Klebsiella, Clostridium difficile, Haemophilus, Staphylococcus E. coli, influenza, Shigella dan lain-lain. So tujuan hand hygiene adalah untuk menanggalkan kotoran, debu dan mikroorganisma yang berada di tangan, mengurangkan jangkitan silang infeksi nosocomial melalui sentuhan tangan, sekaligus mengurangkan kos hospital, memendekkan jangka masa berada di dalam ward, mengurangkan kadar morbidity dan mortality, serta meningkatkan tahap kebersihan, image dan kredibiliti kaki tangan kesihatan. So ini slide yang penting lah, wajib semua orang anggota kesihatan tahulah apa itu 5 moment of hand hygiene. So kita ada 5 moment semasa hand hygiene. Perkara yang penting juga untuk kita buat adalah pastikan tanggal semua barangan kemas, cincin, gelang ataupun jam tangan sebelum melakukan hand hygiene. Basahkan tangan anda dengan air dan mengambil sabun ataupun cecair antiseptik secukupnya. So apa itu 5 moment? Yang pertama adalah sebelum menyentuh pesakit lah. Sebelum kita buat apa-apa, pastikan kita basuh tangan. Yang kedua, sebelum melakukan prosedur aseptik lah, seperti kita nak pasang rice tube ataupun buat dressing, kita kena basuh tangan. Yang ketiga, selepas risiko pendedahan kepada cecair badan lah. Lepas kita dah buat dressing, kita tersentuh darah ataupun sisa klinikal, kita kena basuh tangan. Yang keempat, selepas menyentuh pesakit, bersihkan tangan secara efektif selepas menyentuh pesakit lah. Dan yang terakhir sekali, selepas menyentuh persekitaran pesakit seperti kerusi, meja, katil dan peralatan perubatan. So ini adalah langkah pencucian tangan, hand washing. Semua orang dah pandai lah, cuma refresh saja. So yang pertama, basuh tangan dengan sabun lah. Letakkan sabun pada telapak tangan, gosok kedua-dua telapak tangan. Yang kedua, gosokkan celah-celah jari lah, depan dan belakang dan bersilang. Yang keempat, basuhkan belakang jari di kedua-dua belah tangan. Gosokkan permukaan jari secara bersilang. Yang kelima, basuhkan celah-celah ibu jari kedua-dua belah tangan. Dan keenam, cuci hujung jari kedua-dua belah tangan. Yang ketujuh, basuh pergelangan tangan di kedua-dua belah tangan. So untuk hand rub, sama juga prosedur dia. Letakkan antiseptik ataupun hand rub di telapak tangan dan gosokkan kedua-dua belah telapak tangan. Gosokkan celah-celah jari depan dan belakang dan secara bersilang. Gosokkan belakang jari secara interlock, kedua-dua belah jari lah. Okay. Dan keenam, gosokkan ibu jari, celah ibu jari, di mana kawasan yang ibu jari ni lah yang banyak kuman ataupun bakteria yang terlindung lah kalau kita tak gosok. Dan ketujuh, gosokkan bahagian ujung-ujung jari. Okay. So untuk hand rub ni,
dia mengambil masa cucian 20 ke 30 saat lah sebab dia punya hand rub tu boleh meresap dengan cepat. Okay. So elemen yang kedua adalah pemakaian alat pelindung diri PPE. PPE merupakan peralatan yang dipakai untuk melindungi anggota kesihatan daripada terdedah kepada risiko jangkitan. Ia memberi perlindungan daripada transmisi patogen yang boleh berlaku melalui titisan, udara ataupun sentuhan. Penggunaan PPE ini haruslah digunakan oleh anggota kesihatan yang memberi penjagaan langsung kepada pesakit dan berisiko terdedah kepada darah, cecair dan sekresi badan pesakit. Anggota kesihatan yang terdedah kepada darah, cecair dan sekresi badan pesakit. Anggota kesihatan yang mengendalikan spesimen yang berisiko terdedah kepada darah, cecair dan sekresi badan pesakit seperti paramedik dan JTMP. Dan pesakit yang mengalami demam atau tanda-tanda jangkitan respiratory seperti influenza ataupun TB. So ini adalah pemilihan pemakaian PPE mengikut transmission based precaution. Yang wajib ada biasanya adalah apron, sarung tangan, glove dan juga pelindung pernafasan lah, face mask. Topi dan Wellington boot ni adalah optional lah. Okay. So ini masa zaman pandemik COVID, dia bahagikan kepada aktiviti yang kita lakukan lah. So kalau untuk aktiviti A, kita tak ada kontak dengan patient, biasanya kita tak pakai glove lah. Hanya pakai face mask, apron dan face shield kalau perlulah. Untuk aktiviti B, kita ada kontak dengan patient tapi tak ada splashes, tak ada percikan cecair lah daripada pesakit. So kita hanya pakai glove, apron, face mask dan face shield. Yang untuk aktiviti C, kalau kita ada prolong contact lah dengan patient dan kita ada buat prosedur lah kepada patient, so wajib pakai long gown, apron, glove, mask dan juga face shield. So elemen yang ketiga berkaitan dengan disinfeksi dan sterilisasi. Okay, definisi untuk disinfeksi adalah proses mengurangkan bilangan atau memusnahkan mikroorganisma bukan spora ke tahap yang selamat untuk digunakan. So disinfektan pula adalah bahan kimia yang digunakan untuk memusnahkan mikroorganisma. Antiseptik adalah kategori low level disinfektan iaitu digunakan pada kulit ataupun tisu, tapi ia tidak boleh digunakan untuk dekontaminasi peralatan. Cleaning adalah proses untuk menanggalkan kotoran, habuk ataupun patogen daripada sesuatu tempat atau objek, dan pre-cleaning perlu didahulukan sebelum disinfeksi. So bagi level klinik kesihatan, kita biasanya akan guna low level disinfection untuk kategori peralatan yang tidak kritikal lah. So contoh-contoh disinfektan yang kita gunakan di klinik kesihatan adalah alkohol, hypochlorite solution, idophos ataupun phenolics. So peralatan-peralatan yang kita biasanya disinfect adalah seperti stetoskop, bedpans, urinals, cuff blood pressure, equipment surface, ada trolley, lantai, dinding dan perabot, kerusi roda, katil dan basinets, besen-besen lah. So ini jenis-jenis disinfektan yang ada dekat klinik kesihatan. Yang pertama adalah Germisep. Germisep ni dia punya satu tablet, satu pil kita panggil, adalah 2.5 gram lah yang ada di KK. Yang kedua adalah sodium hypochlorite, jenis tablet juga, yang ni 0.5 gram. Kita ada solution lah, yang ni Virosoft concentrate. Yang ini adalah all purpose disinfectant, dia punya kandungannya adalah ammonium compound. So ini adalah arahan penggunaan tablet disinfectant Germisep lah. Biasanya kalau kita nak gunakan, dia ada arahan pada setiap botol ataupun kotak lah. Untuk biasanya kita gunakan di klinik, untuk dia punya arahan penggunaan adalah 1 biji untuk yang 2.5 gram, 1 biji dalam 10 liter air. So untuk peralatan-peralatan yang kita gunakan, biasanya kita akan rendam selama 30 minit lah sebelum dikeringkan. Ini adalah untuk sodium hypochlorite. Yang ada dekat klinik adalah 0.5 gram lah. Dan yang lain adalah 70% alkohol. So untuk cleaning adalah proses untuk menanggalkan kotoran yang melekat pada permukaan serta mencegah pembentukan biofilm. So untuk pencucian secara manual, peralatan yang diperlukan adalah air, besen dan sinki, berus yang lembut, scoring pad yang tidak kasar, bahan pencuci dan juga pengering.
Ini adalah proses pensterilan yang kita gunakan autoclave. Definisi steril dan sterilisasi. Steril tanpa kehadiran mikroorganisma termasuk spora. Sterilisasi adalah proses memusnahkan mikroorganisma termasuk spora. So untuk penggunaan autoclave, tindakan yang perlu dilakukan bagi memastikan peralatan autoclave berfungsi dengan baik adalah ujian dan pentauliahan serta latihan oleh syarikat pembekal, testing dan commissioning. Sijil dandang JKKP tidak tamat tempoh dan PPM telah dilakukan. Sijil ini perlu dipamerkan dan diperbaharui setiap tahun. Manual operasi autoclave ada dan mudah diakses serta pemeriksaan rutin dijalankan bagi memastikan ia berfungsi dengan baik. So langkah sebelum penggunaan mesin autoclave ni, pastikan kita bersihkan autoclave setiap hari, periksa dan tukar air suling distilled water dalam chamber setiap hari serta lakukan ujian damiran mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Langkah-langkah semasa melakukan sterilisasi, pastikan susun pack dalam chamber, pastikan terdapat ruang udara antara pack, tray tidak bertindih antara satu sama lain. Pantau tekanan, suhu dan jangka masa setiap pusingan sehingga tamat proses dan rekodkan masa mula proses dan tamat proses dalam buku rekod pensterilan. So, selepas melakukan sterilisasi, pastikan buka pintu autoclave, set dibiarkan sejuk, jangan gunakan kipas atau sentuh semasa panas bagi mengelakkan kontaminasi. Keluarkan set setelah sejuk. Keadaan pack selepas pensterilan, indikator tape akan bertukar warna dan boleh disimpan. Indikator tape yang tidak bertukar warna atau tidak sekata atau tertanggal, kita kena ulangi proses pensterilan. Set yang koyak, basah ataupun kotor, kita akan ulangi semula proses pensterilan. Set yang terjatuh juga kita akan ulang semula proses pensterilan. Mengurus dan memeriksa alat dan bahan steril, ia mestilah dipegang ataupun dihandle bila perlu sahaja termasuk semasa membuat inventory. Diperiksa pembungkusan untuk pastikan dia tidak basah, kotor ataupun koyak. Alat dan bahan steril yang jatuh ke lantai tidak boleh digunakan. Plastik dust cover digunakan untuk mengelakkan habuk dan kotoran bagi set ataupun bahan steril yang disimpan lama. Ini adalah gambar menunjukkan perubahan warna pada indikator tape lah yang telah di autoclave. So sebelum di autoclave warna kuning dan selepas di autoclave warna hitam. So cara penyimpanan set steril, tempat penyimpanan hendaklah bersih, kering, bebas daripada bau dan habuk. Ia mesti dan 44 cm daripada siling jika disimpan di atas rak. Bekas simpanan yang boleh dilap ataupun dicuci dan pastikan tidak menggunakan kotak lah. Untuk penyimpanan set steril, set yang berat mestilah berada di bahagian bawah. Plastik dust cover digunakan untuk mengelakkan habuk dan kotoran bagi set ataupun bahan steril yang simpan lama ataupun jarang digunakan. Pastikan ada label tarikh bila di autoclave, susunan yang mudah dikesan dan tidak melebihi 3 lapis. Bekas simpanan yang boleh dilap ataupun dicuci, penggunaan kotak tidak dibenarkan. Item steril dan tidak steril perlu disimpan secara berasingan dan pastikan buat inventory secara berkala dan rekod dokumentasi. So ini adalah gambar rajah lah menunjukkan cara penyimpanan set steril. Kita boleh nampak yang bawah sekali tu ada set-set yang besi lah, metal yang berat. So kita letakkan kat bawah dan dia ada nampak label lah dan tersusun dengan cantik. Tak ada lapisan yang melebihi 3 lapisan lah. Okay. So untuk ujian potensi autoclave terbahagi kepada 2 iaitu air removal and steam penetration test dan ujian biological. Untuk air removal dan penetration test ni kita ada 2 lah, helix test dengan ujian Bowie-Dick. Okay, yang ini JM kat KK dan KD memang dah pandai lah membuat ujian ni. So untuk yang pertama air removal dan steam penetration test ataupun helix test untuk tabletop autoclave yang type B sahaja, ia bertujuan untuk menguji keberkesanan dan ketepatan autoclave dan dilakukan setiap hari. Untuk ujian Bowie pula dilakukan setiap hari ataupun bila perlu untuk menguji sistem vacuum autoclave pada tahap yang memuaskan. Ini akan bertukar warna kehitaman jika sistem vacuum autoclave memuaskan.
dijalankan sekiranya terdapat porous item yang di autoclave seperti linen ataupun gauze. So untuk ujian biologikal dilakukan untuk autoclave jenis tabletop, dilakukan seminggu sekali ikut dia punya protokol lah, tapi di KK biasanya buat sebulan sekali. Tujuannya adalah untuk mengukur keberkesanan proses sterilisasi dan membunuh mikrobial seperti Bacillus stereothermophile. So ini adalah botol culture lah untuk bakteria tersebut. Jika autoclave itu tidak steril, dia akan bertukar kepada warna kuning lah. Okay. So elemen yang keempat berkaitan dengan pembersihan persekitaran. So ini adalah jenis mop yang detect warna mengikut risiko lokasi. Di keadaan yang terbaru ada 5 jenis warna lah. So warna pertama warna kuning, kawasan selain specialized area seperti surau, ruang pejabat, ruang menunggu, koridor dan pantry. Untuk warna biru, bilik pemeriksaan dan bilik rawatan serta bilik penyusuan. Untuk mop warna hijau untuk kawasan khas dan tumpahan sisa clinical spillage seperti makmal, farmasi, bilik isolasi, A&E, dental area, klinik dan X-ray. Untuk warna hitam adalah kawasan lantai yang boleh digilap, warna merah tandas dan utility kotor. So mop perlu dibersih dan dikeringkan di bawah pancaran cahaya matahari setiap kali selepas penggunaan secara rutin selepas pembersihan darah, cecair badan, sekresi ataupun kumuhan, selepas membersihkan kawasan tercemar, bilik rawatan ataupun bilik pengasingan. Terminal cleaning pula adalah kaedah pembersihan bagi mengawal penyebaran jangkitan. Setiap bilik rawatan, bilik pemeriksaan dan ruang termasuk perabot, peralatan dan kelengkapan perlu dibersihkan mengikut kaedah terminal cleaning setelah rawatan kepada pesakit berisiko tinggi seperti CRE, MERS-CoV, H1N1, MRSA, ESBL, VRE dan sebagainya. So prosedur terminal cleaning, kerja-kerja pembersihan perlu dimulakan dari permukaan atas dan berakhir pada permukaan bawah. Contohnya bermula daripada permukaan dinding yang boleh dicapai dan berakhir dengan cucian lantai. Membersih semua peralatan dan kelengkapan yang berada di dalam bilik, ruang yang terlibat termasuklah semua perabot, kipas, siling, rod langsir dan lain-lain. Langkah-langkah yang perlu diambil setelah terminal cleaning selesai, PPE dibuka dan dibuang sebagai sisa klinikal, cuci tangan dan dengan sabun dan air, pakai PPE yang baru, alihkan sisa buangan dan peralatan pembersih ke bilik utility kotor. Mop yang telah digunakan dibersihkan dengan high level disinfectant. Elemen yang kelima, pengurusan linen kotor ataupun tercemar. Linen tercemar merupakan linen yang telah dicemari oleh cecair badan dan sekresi yang berisiko mendatangkan jangkitan. So kita ada dua kod warna lah, iaitu warna putih dan juga warna merah. Untuk warna putih adalah jenis linen yang telah digunakan tetapi tidak tercemar. Hanya cuci dengan deterjen, bilas dengan air paip dan jemur di bawah matahari. Untuk linen warna merah iaitu linen yang tercemar, rendamkan linen yang tercemar dengan larutan sodium hypochlorite 0.5% selama 30 minit. Cuci dengan deterjen, bilas dan jemur di bawah matahari untuk pengeringan. Elemen yang keenam adalah kebersihan respiratory ataupun etika batuk. Batuk boleh menjadi penyumbang kepada penyebaran organisma. Etika batuk perlu diamalkan bagi mencegah penyebaran organisma yang boleh menyebabkan transmisi penyakit. So untuk etika batuk, tutup mulut dan hidung dengan lengan semasa batuk ataupun bersin, ataupun boleh gunakan tisu untuk menutup hidung dan mulut dan hidung semasa batuk ataupun bersin. Ketika batuk, buang tisu yang telah digunakan ke dalam tong sampah kuning, basuh tangan dengan menggunakan air ataupun sabun ataupun hand rub untuk membersihkan tangan, pakai mask dan penutup muka apabila bergejala batuk ataupun sersema. Elemen yang ketujuh, keselamatan suntikan dan pengurusan benda tajam. Program Sharp Injury Surveillance telah dimulakan pada tahun 2007. Kecederaan akibat alatan tajam adalah kecederaan yang boleh membawa kemudaratan kepada kesihatan anggota jika terdapat pendedahan kepada penyakit berjangkit seperti hepatitis B, hepatitis C dan juga HIV disebabkan pencemaran alatan tajam dengan darah pesakit. Jadi apa yang perlu dilakukan, biar sahaja dia berdarah, jangan picit, basuh dengan air sabun, tutup dan buat notifikasi. Okey, galakkan luka terus berdarah secara perlahan-lahan. Ini boleh dilakukan dengan meletakkan tempat luka pada air yang mengalir, cuci luka dengan air mengalir dan gunakan sabun. Jangan menggosok luka semasa membersihkannya ataupun menghisap luka tersebut. Keringkan luka dan balut dengan plaster kalis air dan maklumkan kepada penyelia FMS dan notify kepada kepas. Ini adalah borang untuk notifikasi, borang SIS.
So pencegahan ketusukan benda tajam, sharp injuries, boleh dielakkanlah dengan melupus jarum ataupun alatan tajam dengan segera, penggunaan alat ataupun device dengan ciri keselamatan serta amalan kerja selamat semasa mengendalikan jarum dan alatan tajam. So one needle, one syringe, only one time. Elemen yang ke-8, pengurusan tumpahan ataupun spillage. Pengurusan tumpahan dikhususkan untuk tumpahan sisa klinikal seperti darah, muntah, nanah dan lain-lain cecair badan bagi mengelakkan penyebaran infeksi. So peralatan asas yang diperlukan dalam pengurusan tumpahan adalah spillage kit lah. Di setiap kit pastikan adalah spillage kit ni yang terdiri daripada ada mask, sodium hypochlorite, biohazard plastic bag, cable tie, ada glove, scoop dan scraper dan juga apron. So cara pengurusan tumpahan, yang pertama, kawasan yang mengalami tumpahan perlu diisolasi dan diletakkan penanda, pakai PPE yang bersesuaian, mask, apron dan juga glove. Taburkan sodium, bedak sodium hypochlorite granules di sekeliling dan di atas tumpahan, biarkan selama 5 hingga 10 minit ataupun apabila cecair itu terserap. Yang keempat, tumpahan yang telah kering dimasukkan terus ke dalam plastik beg kuning dengan menggunakan scoop. Scoop dan scraper dimasukkan sekali ke dalam plastik biohazard. Ikatkan beg plastik kuning menggunakan cable tie. Buang plastik biohazard ke dalam tong sisa klinikal dan buang glove yang telah digunakan ke dalam tong sisa klinikal. Cuci tangan dengan sabun dan air. Mop hijau digunakan untuk mengelap kawasan tumpahan dengan menggunakan larutan disinfektan sodium hypochlorite. Tanggalkan PPE dan buang ke dalam tong sisa klinikal serta bersihkan tangan sekali lagi menggunakan sabun antiseptik dan air. Untuk elemen yang ke-9, pengurusan sisa. Sisa klinikal adalah sisa yang mengandungi sepenuhnya atau separa tisu manusia atau binatang, darah, cecair badan, rembesan lain-lain hasil pharmaceutical, swab, dressing, jarum dan peralatan tajam yang berpotensi menyebabkan infeksi dan memerlukan sistem pengurusan yang selamat. So dia ada terdapat 5 kumpulan lah untuk jenis sisa klinikal, A, B, C, D dan E. Untuk A adalah sisa terhasil daripada tubuh badan seperti darah, nanah, tisu, biopsi organ-organ manusia, cecair badan, spillage, sisa perawatan seperti swab, gauze, plaster, apron dan sarung tangan. Untuk kumpulan B adalah peralatan tajam yang boleh mencederakan seperti jarum, picagari, blade, ampule, vial ataupun kuvette. Kumpulan C adalah jenis kahak, najis, cecair badan, darah dan bekas darah. Dan kedua adalah sisa hasilan makmal patologi, hematologi, mikrobiologi, specimen culture dan sensitivity dan forensik seperti expired blood, blood component, culture plate, tisu surgical dan sisa dari bedah siasat. Kumpulan D adalah sisa dari farmasi seperti ubat-ubatan, vaksin dan serum. Kumpulan E adalah bahan pakai buang seperti bag pen liners, disposable urine container ataupun bag, incontinent bag dan juga incontinent sheet ataupun stoma bag. Pengasingan kepada sisa biohazard lah sama ada kumpulan A, B, C, D, E. Untuk kumpulan C, 2 dan juga E, bag biru dan masukkan ke dalam autoclave. Seterusnya masukkan ke dalam plastik kuning biohazard untuk insinerasi. Sisa bukan tajam kumpulan A, C1 dan D masuk dalam plastik kuning biohazard. Untuk kumpulan B iaitu sisa tajam masukkan ke dalam sharp bin dan kemudian baru dimasukkan ke dalam plastik kuning biohazard. So peralatan yang diperlukan, bekas yang digunakan plastik biohazard, beg plastik kuning biohazard diletakkan di dalam tong sisa klinikal bertutup. Beg yang hampir penuh diikat ketat dan pastikan pengendalian yang minima. Beg dipindahkan dari kawasan klinikal setiap hari dan disimpan di tempat simpanan sementara. 2 lapisan beg perlu digunakan untuk sisa klinikal dari penyakit yang berisiko tinggi dan sisa klinikal yang berat seperti plasenta. Untuk sharp bin digunakan untuk sisa jarum, syringe dan peralatan tajam, perlu mengikut spesifikasi KKM dan diagihkan berdasarkan saiz dan kapasiti penggunaan, perlu diletak berhampiran lokasi prosedur yang dijalankan seperti suntikan ataupun pengambilan darah. Tarikh mula dan tamat ditulis pada penutup sharp bin. Apabila kandungan mencapai paras 3/4 penuh atau sehingga 7 hari penggunaan tidak digunakan, pastikan penutup sharp bin ditutup rapat. Adalah sharp bin, bekas yang digunakan tong sisa klinikal perlu dicuci sekurang-kurangnya seminggu sekali dan sanitary bin diletakkan di dalam tandas wanita menggunakan beg plastik biru dan dibuang sebagai sisa klinikal. Tata cara penyimpanan dan penghantaran sisa klinikal, penyimpanan sementara jika tiada perkhidmatan sokongan klinikal dan bagi mengelakkan penimbunan dan dekomposisi, sisa
sisa klinikal perlu dikumpulkan secara harian. Sisa klinikal dikumpul di tempat simpanan sementara yang selamat, biohazard wheel bin yang berwarna kuning dan berkunci. So penimbangan sisa klinikal jika tiada perkhidmatan sokongan klinikal PSK perlu dihantar dan ditimbang serta direkodkan. Jika ada PSK menimbang sisa klinikal harian dan rekod dalam borang yang disediakan sebelum dimasukkan ke dalam freezer. Tata cara pengangkutan dan penghantaran untuk pelupusan, pemakaian PPE yang lengkap, mask, apron dan glove semasa proses pemunggahan ke tempat penimbangan. Pengangkutan sisa klinikal dari tempat simpanan sementara untuk tujuan pelupusan perlu menggunakan kenderaan yang khusus. Kenderaan yang digunakan untuk mengangkut sisa klinikal mempunyai pengasingan tempat duduk penumpang dan barangan atau bekas khas tertutup yang boleh disinfeksi selepas penggunaan. Selepas penghantaran, sisa klinikal direkodkan dan disaksikan oleh license officer. Kenderaan yang digunakan untuk penghantaran sisa klinikal disinfeksi selepas penghantaran. Bekas simpanan untuk mengangkut sisa klinikal tersebut perlu disinfeksi. Seterusnya adalah pematuhan elemen transmission based precaution. Transmisi jangkitan melalui udara, TB, chickenpox ataupun measles, sistem triage dan ruang menunggu berasingan. Bilik pemeriksaan menggunakan pengudaran semula jadi jika tiada kemudahan pengudaraan negative pressure. Untuk di KK biasanya memang ruang untuk fever clinic diletakkan di kawasan luar daripada bangunan. Perlindungan respirator, anggota kesihatan perlu memakai respirator N95 dan pesakit perlu memakai surgical mask. Pengangkutan pesakit perlu memakai surgical mask dan hadkan pergerakan pesakit. Untuk transmisi jangkitan melalui titisan seperti jangkitan MERS-CoV, influenza, SARS, Nipah, mumps ataupun rubella, implementasi standard precaution, bilik pemeriksaan menggunakan pengudaraan semula jadi jika tiada kemudahan pengudaraan negative pressure. Anggota kesihatan perlu memakai surgical mask. Jika melakukan prosedur intubasi ataupun aspirasi, anggota perlu menggunakan respirator N95 dan memastikan jarak 1 hingga 2 meter daripada pesakit kecuali semasa membuat pemeriksaan ataupun prosedur tertentu. Pesakit juga perlu memakai surgical mask. Transmisi jangkitan melalui sentuhan ataupun kontak untuk penyakit seperti herpes simplex, MRO ataupun MRSA, implementasi standard precaution, pesakit diberi temujanji untuk dressing di akhir sesi dan terminal cleaning perlu dilakukan selepas sesi dressing. Anggota kesihatan perlu cuci tangan dengan sabun, cecair antiseptik sebelum selepas melakukan pemeriksaan ataupun prosedur dan memakai PPE yang bersesuaian. Hadkan pergerakan pesakit, terminal cleaning bagi peralatan dan persekitaran selepas pengendalian pesakit. Program pencegahan dan saringan penyakit. Untuk anggota KKM ada terdapat dua program, iaitu yang pertama program perlindungan jangkitan tuberkulosis, yang ini di mana kita lakukan saringan pra-penempatan bagi anggota-anggota yang baru melapor diri. Yang kedua saringan dalam perkhidmatan dan saringan pra-perpindahan ataupun pra-saraan. So ini adalah carta alih proses saringan TB pra-penempatan bagi anggota baru yang dilantik. Pastikan anggota melakukan ujian saringan TB 2 minggu selepas melapor diri. Ujian yang dilakukan adalah ujian Mantoux test. So jika dia punya keputusan Mantoux test tu kurang daripada 15 mm, saringan tamat. Tetapi jika keputusan adalah lebih daripada 15 mm, perlu dilakukan ujian chest x-ray. Dan jika normal, saringan tamat. Jika tidak normal, perlu rujuk kepada FMS ataupun pakar perubatan respiratory chest clinic. So ini adalah carta alih proses saringan TB berkala di mana kita lakukan ujian Mantoux test kepada anggota yang berisiko tinggi dan bertugas di tempat yang berisiko tinggi. Sama juga jika keputusan kurang daripada 15 mm, saringan tamat tetapi digalakkan untuk menjalani X-ray setiap 2 tahun. Jika keputusannya positif iaitu lebih daripada 15 mm, perlu dilakukan chest X-ray dan jika keputusan X-ray tidak normal, perlu rujuk kepada FMS ataupun chest clinic. Yang kedua adalah program imunisasi hepatitis B. Kita ada 2 kumpulan lah, kumpulan 1 dan kumpulan 2. Bagi kumpulan 1, anggota KKM yang tidak pernah mendapat imunisasi hepatitis B atau yang telah mendapat imunisasi hepatitis B tapi tidak lengkap. So dia ada pemberian dos pertama, kedua dan ketiga dan perlu jalankan ujian lah, ujian anti dia punya titer tu lah, tengok berapa dia punya titer. Kalau lebih daripada 10 sudah mencukupi lah. Kalau tidak cukup, perlu dijalankan ujian antigen hepatitis B.
So bagi yang plan 2, pemberian untuk anggota KKM yang telah menerima imunisasi hepatitis B tetapi tidak mengetahui status imunisasi mereka. So ujian yang dijalankan adalah ujian anti HBS dan tengok title yang berkenaan lah. So yang terakhir adalah program surveillance kesihatan pekerjaan. Jika terdapat kemalangan ataupun kecederaan di kalangan anggota KKM, perlulah dipastikan untuk mengisi borang WHO A1 dan WHO A2. Notifikasi penyakit pekerjaan di dalam anggota KKM perlu dijalankan, perlu dinotifikasi dalam borang WHO L1, L2, E1, E2, D1, D2, S1, S2 mengikut jenis-jenis kemalangan ataupun kecederaan yang terjadilah. Itu saja daripada saya. Terima kasih Dr. Mariana, on the dot ya. Cover the whole topic lah 10 topik. 10 bidang area. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Very good revision for us lah ya. Ada apa-apa nak tanya, nak tambah? Siapa dalam ni? Saya rasa yang ini sentiasa update lah sebab kita ada version setiap kali lepas dalam endemik pun kita bagi briefing baru ni kan, taklimat untuk semua KK Lingnas tentang pemakaian PPE yang dah revise kan untuk staff kat triage, dekat consultation room, dekat asari, dekat mengendali pesakit COVID semua sentiasa update lah Jadi terima kasih pada Dr. Mariana kerana memberikan thorough explanation lah tentang kebalan infeksi kepada kita semua. Okay, terima kasih semua. Kalau tak ada persoalan, kita akhiri sesi kita pada kali ini. Apa baik itu dari Allah, apa yang lemah kurang itu kerana kelemahan diri saya sendiri dengan izin Allah. Terima kasih kepada Dr. Dashini, topik colorectal cancer, Dr. Izzati, topik autism dan Dr. Mariana tentang infection control. Jadi kita jumpa lagi bulan 11 insyaAllah. Sekian, Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih semua. Bisa juga.